Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari dataran budaya, terimalah diskusi Islami, cinta Allah, cinta Rasul, cinta manusia. Bersama pengacara malam ini, Muhammad Nazif Badruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitulah sebentar tadi alunan selawat oleh kumpulan nasyid utama menghiasi tirai pembukaan majlis pada malam ini. Salam diskusi dan senyuman manis saya pancarkan kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Zulman Aziz, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perniagaan Islam Universiti Utara Malaysia selaku penceramah pada malam ini. Yang dirahmati Cik Izzatul Anis Abu Hassan, pengarah program diskusi Islamik Universiti Utara Malaysia. Dif-dif jemputan tuan-tuan dan puan-puan serta para pengunjung tapak karnival Gempak UCF 2013 yang dirahmati sekalian. Selamat datang ke diskusi Islamik cinta Allah, cinta Rasul, cinta manusia. Baiklah, marilah kita sama-sama penuhkan ruang-ruang yang di hadapan yang mana ada kosong, kita penuh-penuhkan. Kita hidupkan sunnah Rasulullah jika di zaman para sahabat duduk bersila sehinggakan daun-daun yang jatuh berguguran tidak jatuh ke tanah tapi jatuh di riba-riba para sahabat. Kita penuhkan ruang-ruang di hadapan. Di majlis-majlis inilah bagaimana para malaikat
berkumpul, berhimpun sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ilmu. Jika sehari-harian kita mencari makan, kita minum untuk keperluan fizikal kita, majlis ilmu sebeginilah sebagai santapan rohani kita. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta manusia. Begitulah bunyi susunan tajuk diskusi yang bakal kita kumpaskan bersama penceramah undangan kita dengan lebih lanjut pada malam ini. Kata pujangga, carilah cinta di mana-mana, tapi kamu pasti tidak menemukan cinta sejati jika terus memburu cinta fana. Kerana cinta sejati memerlukan pengorbanan dan keikhlasan dalam memburu cinta ilahi. Berbicara tentang cinta, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang merasakan manisnya iman, iaitu golongan yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun, golongan yang tidak mencintai orang lain melainkan hanya kerana Allah, dan golongan yang tidak kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Tirmizi serta An-Nasai dari Anas. Sesungguhnya kasih sayang itu cabang penghubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung kasih sayangnya dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutus kasih sayangnya dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, baiklah. Penceramah yang bakal bersama saya di atas pentas sebentar saja lagi tidak asing lagi, iaitu seorang penceramah yang berpengalaman di negeri Kedah, bukan sahaja di UUM, malah di kaca televisyen, di peringkat kebangsaan, diundang khas untuk menyampaikan ceramah pada malam ini bersama-sama kita di Karnival UCF 2013. Sebelum kita pergi lebih lanjut, moleklah kiranya saya memperkenalkan biodata penceramah kita pada malam ini terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, penceramah jemputan kita pada malam ini ialah yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Zolman Aziz, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perniagaan Universiti Utara Malaysia. Beliau merupakan anak jati kelahiran Kok Diang Kedah ini, menerima pendidikan formal di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 September 1964 dan telah mendirikan rumah tangga serta memiliki 7 orang cahaya mata. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau alumni dalam ijazah sarjana bidang pengajian Islam dari Universiti Edinburgh, Scotland. Ustaz Bashir juga adalah lulusan Universiti Malaya dalam pengajian ijazah lanjutan Dr. Falsafah Perniagaan Islam. Beliau sering diundang untuk menyampaikan ceramah dalam majlis-majlis anjuran badan-badan kerajaan, organisasi swasta dan institusi pengajian tinggi tempatan. Baiklah, bagi memulakan sesi diskusi Islamik pada malam ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Zolman Aziz, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perniagaan Islam Universiti Utara Malaysia, untuk naik ke pentas bagi menyampaikan ceramah beliau. Majlis mempersilakan. Ustaz, sihat dah? Alhamdulillah. Okay, nampaknya ini saya rasa mungkin Ustaz dah ingat, ini adalah kali kedua kita digandingkan bersama di atas pentas. Jika semester lepas kita digandingkan bersama di salah satu program Islamik juga, iaitu di sebuah DBP dalam Bual Bicara Islamik juga. Tapi jika semester lepas kita berbicara mengenai ikhtilat, iaitu salah satu mungkin berkaitan cabang cinta juga. Kali ini kita berbicara tentang cinta juga, tapi lebih kepada cinta Allah, cinta Rasul dan cinta manusia. Okey, saya rasa para hadirin yang hadir pada malam ini pun dah tidak sabar-sabar untuk mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Oleh itu, saya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa da'a bi da'watihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengacara majlis yang bahagia, Cik Nazri, penasihat Kelab Nasyid, rakan lain kaki tangan daripada PBS dan ahli-ahli jawatan kuasa sambutan Cultural Festival Universiti, siswa-siswi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni saya berkesempatan bersama-sama dengan siswa-siswi sekalian memenuhi jemputan Pusat Budaya dan Seni, khususnya Kelab Nasyid, untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan festival kebudayaan yang kita anjurkan lebih kurang seminggu ni. Mula daripada 1 hari bulan kita dah ada pameran sampai 9 hari bulan. 9 hari bulan malam kita pakat balik kampung raya. Baju raya boleh beli siap-siap. Tu banyak tu nampak jual tu, kain gelombong pun ada. Dan pada malam ni kita nak bercakap berkenaan dengan cinta Allah, cinta Rasul dan cinta manusia. Saya tak tahu pengurusi malam ni dia nak buat format perbincangan kita macam mana. Malam ni kita buka pada soalan pula pada para hadirin untuk bertanya soalan. Pokoklah nak kata bagi ustaz cakap dulu 15 minit, pulang balik kat dia ke apa tak mau tanya soalan bang. Tak. Kita apa? Ustaz bagi ceramah dalam masa Ustaz agak-agak. Lepas tu kita buka mungkin para hadirin dah bersedia dengan soalan, apa-apa soalan kita buka pada Ustaz untuk menjawabnya. Okey. Pertama sekali kita nak bercakap berkenaan dengan cinta Allah. Cinta Allah ni tuan-tuan, kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan pula malam ni adalah kita kata anjuran Kelab Nasyid, Cik Nazrina, anjuran Kelab Nasyid. Jadi kalau kita nak perhati tengok hari ni kumpulan-kumpulan nasyid ataupun kita sebutkan sebagai kumpulan nasyid kontemporari. Itu istilah yang boleh sebut sekarang ni. Sebab kalau sebut kumpulan nasyid betul, dia nak nampak ni kumpulan nasyid As-Suraya lah, kumpulan nasyid Al-Mizan lah, macam-macam hak dulu-dulu. Zaman siswa-siswi tak lahir lagi. Zaman tu Cik Nazri pun pasal duduk sekolah rendah lagi. Zaman pok-pok tu duduk nasyid dah dah. Tuan-tuan, saya pun sama lah. Kan, tapi pengurusi sebut tadi lahir tahun 94. Masa lagu muda aku malam ni. 94. Muda 30 tahun. Tuan-tuan. Dah? Sebab tu hari ni kita perhati tengok. Kumpulan-kumpulan nasyid ni, dia telah mula membawa lagu-lagu nasyid yang berunsur dakwah. Seruan kita kepada Allah dan seruan kita kepada Nabi SAW. Sebab itulah hari ini kalau kita pencinta-pencinta nasyid, siswa-siswi sekalian, secara automatik kalau kita ni pencinta kepada lagu-lagu nasyid, kita juga akan berperwatakan dengan lagu-lagu nasyid. Kalau kita perhati tengok. Sebab tu kalau kita tengok dalam kumpulan-kumpulan nasyid hari ini, saya ingat kalau dia mari buat persembahan ke atas pentas kita ni ke apa ke, dia pakai baju cantik-cantik, pakai macam pengurusi ke, kemudian dia pakai kepiah lebay macam saya ke, lebih kurang tuan-tuan. Baju dengan collar dia pun cantik-cantik. Alhamdulillah, ramai siswi-siswi berhimpun dan ramai-ramai. Sebab apa? Ni tengok apa nama ni, penasihat yang hebat ni. Seruan mereka dakwah. Sebab tu lagu-lagu nasyid hari ni kalau kita perhati tengok, semua ke arah dakwah, ke arah kita cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Sebab tu kita nak cintakan kepada Allah, pertama sekali tuan-tuan, puan-puan, siswa-siswi sekalian, mestilah dengan ilmu. Ilmu ni bermula dengan apa? Dengan iqra'. Iqra' ni apa? Baca. Baca ni kata apa kumpulan Rabbani?
Ingat lagi tak kumpulan Rabbani, tajuk baca? Siapa boleh menyanyi? Tu aduk dalam gelap tu boleh tak? Ramai malam ni pakai dalam gelap macam apa? Aku nak tengok, tak nampak. Lampu seluruh mata. Baca. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Duk cari muzik. Orang jaga muzik boleh nak habis dah. Itu baca. Kita ni kadang-kadang kita duk dengar lagu, kita bukan tahu apa seronok duk hanggut. Ta ketu tu ta. Sedangkan kalimah-kalimah tu duk cerita pasal apa? Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Tu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab tu kalau kita perhati tengok, bermula dengan Iqra ni kita baca, kita akan mencari kebesaran Allah. Kita akan tengok di mana-mana kebesaran Allah. Diceritakan kepada kita macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi. Sebab tu hari ni kita duk nampak bila sebut cinta ni, bila perkataan cinta ni kita nak tafsirkan, kita duk pandang pergi jauh ya, bukan apa, tak nampak, kadang-kadang duk nampak kalau sebut cinta aja, cinta monyet kita lah. Mamat, I love you. Tu cinta kita tak sangka dah tu. Sebab tu kalau sebut lagu cinta, bermula main lagu macam-macam. Angkat tangan, siapalah aku ini untuk memintal bui yang memutih. Tu cinta hamba. Betul ke tak? Betul ke tak betul? Semua kerja-kerja gila awak. Nak memintal buih. Nak ambil buih, nak pintal. Pintal buat apa? Buat permainan ni. La ilaha illallah. Tu kata cinta hari ni dia makin mengarut. Cinta dia dah semakin entah berjalan tu berjalan jauh pergi ke lain dah. Bukan nak kembali kepada Allah dah. Sebab tu kita hari ni, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Pertama sekali semayang. Semayang ni anak-anak kita, adik-adik kita dan kita sendiri duk nasyid ni daripada dulu lagi sampai sekarang lagu tu. Hari ni perempuan ada situasi semua tahu. Sepohon kayu daunnya rimbun. Ni lagu ni evergreen. Daripada zaman saya duk Bangkok ni orang menyanyi dah lagu ni. Sampai hari ni pun saya ingat pusat budaya dan seni ni boleh ubah balik nyanyi semula. Kita iringkan dengan apa nama ni lagu universiti dan sebagainya macam kita nyanyi tadi. Ada program nasyid bubuk. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nampak? Boleh tahan mahu tu? Muzik tak ada, mana haji? Ini lagu-lagu dakwah yang nak bawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan, tu kita nak kena faham. Tapi duk perhati tengok lagu-lagu yang duk ada hari ini, subhanallah. Siswa-siswi yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, lagu-lagu yang perak-peranda, lagu-lagu yang semakin hari tak kita rasa lagu mana apa tak tahu. Bunyi itu lagu sedap dah. Tapi rupanya, sebab itulah nah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, siswa-siswi yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita nak kena jaga, kita nak kena ingat. Supaya jangan kumpulan nasyid ni, apa nama kelab-kelab nasyid ini, kita jangan rosakkan seni yang ada kepada kita. Seni nasyid yang ada ni kita jangan rosakkan. Sebab itulah saya kadang-kadang bila saya bertemu dengan ahli-ahli kumpulan nasyid, kadang-kadang saya duk buat, kita duk pergi forum perdana ke apa ke, kumpulan-kumpulan nasyid hak pusat-pusat yang kita kenal itu mai buat persembahan. Saya pesan dengan Munif, zaman tu Ustaz Asri pun masih ada lagi bersama dengan kita. Kita pesan tuan-tuan, zaman tu Hafiz Hamidun pun dia pun tak keluar duk berzikir macam mana duk berzikir sekarang ni lagi, duk dalam UNIC lagi. Tuan-tuan, kita duk pesan, kalau boleh jagalah kita punya apa nama seni kata kita, lagu-lagu kita, jangan kita rogol lagu ni. Tu bunyi tu kasar sikit Cik Nazri. Lagu-lagu nasyid ni jangan kita rogol dia. Jangan kita rape dia.
ataupun jangan kita rap dia. Itulah maksud saya. Hari ini lagu-lagu ni telah kita hip hop kan ya. Aku tahulah sabar sikit. Tajuk-tajuk lagu tu. Tapi taklah pandai sangat. Sebagai contoh. Ngoyak lu. Siapa jaga sound system tak tahu? Buka volume sikit. Mic nak makan suara aku ni. Bila dia kontrol suara, dia makan suara kita. Sekejap lagi pukul 9.30 saya berhenti. Suara habis. Tuan-tuan. Kalau dulu-dulu, saya ingat Cik Nazri pun maklum. Lagu Selimut Putih. Semua biasa dengar tak? Pengurusi biasa dengar? Betul? Betul. Nyanyi kalian dengar? Tak ingat tak? Stylenya. Orang tak ingat. Lagu senang. Lagu Selimut Putih ni satu ketika didendangkan oleh Orkes El Suraya daripada Medan, Indonesia. Tahun 60-an, 70-an. Saya ingat satu ketika RTM mengharamkan lagu Selimut Putih. Sebab lagu ni dia terlalu syahdu, bila orang dengar semua fikir nak mati. Tapi alhamdulillah akhirnya lagu ini telah dialunkan semula di kaca-kaca radio TV kita. Tentunya sekejap saja sebab ada protes apa semua lebih kurang, kemudian dibenarkan semula dinyanyikan di radio. Tuan-tuan, lagu Selimut Putih. Lagu Selimut Putih kemudian hari ini adalah anak-anak muda kita pun nyanyi semula. Saya setujulah. Tuan-tuan, saya ingat baru ni kumpulan Hijaz kot, dia ada nyanyi lagu Selimut Putih. Saya dengar, okey, sonok, sedap. Hampa biasa dengar tak lagu Selimut Putih ni? Hampa biasa dengar ke tak? Kau tahu sebut dia? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Faham no? Lagu itu bahasa Melayu. Tuan-tuan, kalau kita dengar sekali berasa, ya Allah, tu Ustaz Bashir nyanyi, tak apalah, tak menyentuh kalbu. Kalau dengar betul Orkes Suraya tu Asmida Darwis nyanyi ni tuan-tuan, Allahui, sedih, masa belenang ayat mata. Lagu tu, berasa macam esok dah nak mati. Tapi sayang, lagu-lagu itu hari ini telah dirogol. Telah di hip hopkan. Jadi lagu mana? Siswa-siswi sekalian, mereka menyanyi balik jadi lagu mana? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, last sekali semua pakat mampus. Nah, tu dia lagu. Habis ayam mata kering terus dengar lagu Bila Israel tu. Malaikat pun lari. Nak ambil nyawa tak jadi. Kenapa kita nak rosakkan dia? Nampak tak? Sebab tu kalau kita perhati tengok, minta maaf, minta ampun lah, siswa-siswi sekalian. Lagu-lagu nasyid hari ni kalau kita duk sulamkan dengan kata-kata ta, kata ta, 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 ta. Tu, ta, ta, tu, ta, ta, tak tahu dengan kata apa. Kan? Sampai tak ketahuan puncak. Rosak. Yang ni menjadikan kita gagal hari ini. Tak sampai kepada matlamat. Lagu yang asalnya nak membawa kita kepada cinta Allah dan cinta Rasulnya, cinta kepada Allah, rosak. Kalau sekadar lagu-lagu macam lagu demi cinta yang suci, ku rela korbankan kepentingan diri. Boleh gagah lagi? Kan, walaupun dia tu ada serampang 3 mata. Kita tahulah lagu itu ada serampang 3 mata. Pertama cinta suci, itu cinta suci. Pertama nak pergi ke Allah Ta'ala. Lepas tu nak pergi ke manusia. Ku rela korbankan segala pengorbanan kita. Macam perempuan nak korban lah. Kan, ni siswa-siswi sekalian, pengorbanan kita ni setakat mana? Baru-baru masuk kampus semua elok, alhamdulillah. Lepas dengar orientasi lagi clear. Tapi dia jumpa hari itu dengan Mamat daripada Saim Dabi. Kawan ni duk tunggu bas nak pergi ke PMC.
Mamat tu mari. Mari berhenti motor. Brum. Dekat bus stop Sam Dabi. Kau trade win. Mana-mana aja lah. Sama ada dua tu pun. Mamat tu berhenti. Hai Siti. Assalamualaikum. Salam gatai dia panggil. Tu panggil kita. Ti, nak ke mana? Nak ke PMC. Bas tak ada ke? Bas belum sampai. Panggil juga tu. Tuan-tuan, marilah bonceng kat belakang. Tak mula I malu. I tak bisa naik motor. Bisa naik kereta je. Mula-mula tak mau, tak apa. Mamat kata, mai lah cuba dulu. Mamat tu orang kot dia. Mai lah kan. Mai lah cuba naik dulu. Okey lah Mamat, I naik. Ini helmetnya. Thank you. Naik duduk belakang. Duduk di belakang. Mula-mula pegang carrier belakang. Malu. Mamat kata, Siti, kamu pegang kat mana tu? Kuat kau pegang tu? Kuat. Kat mana? Kat belakang ni carrier ni. InsyaAllah tak jatuh. Motor jatuh pun aku tak jatuh, dia kata. Mamat dia gini layak buruk. Sementara nak keluar, mai ikut petrol, nak keluar ke masjid tu, kan ada bumper banyak kan? Nanti kau, dia kata. Nah, dia laju-laju, dia break atas tu. Melambunglah kawan belakang ni. Terlepas belakang, terpeganglah bahu Mamat. Oh, sorry. Sorry. Dia kata, sorry pasal apa? Batal yang semayang I. Oh, kan? Sekali sementara nak keluar, pergi sampai kat Pak Gad. Nah, kita perhati tengok. Mamat, bahayalah you memandu motor ni. So, may I peluk you? Habis. Rosak! Mula-mula elok dah. Lepas tu minggu depan nak pergi lagi PMC. PMC ni pergi mana? Pasar Malam Charlotte. Bukan KMC. Kan? Tengok minggu depan, tengok plate motor nombor yang sama, orang yang sama, kain tudung pun kain tudung tu lah dia pakai. Dua-dua naik motor ni, dua-dua duduk dalam raga motor. Tak duduk dah atas kosek. Pasal apa? Kecintaan kepada Allah tu dah lari. Hak ni yang telah merosakkan kehidupan kita, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekalian. Sebab tu malam ni Abang Bashir nak pesan. Kita hadir ke Universiti Utara Malaysia ni, ke Menara Gading yang sama-sama kita cintai. Bukan tujuan kita nak berkasih sayang sesama manusia, dah. Ingat lagi tak masa mak kita menitiskan air mata tinggal kita di DPP mana masa kita daftar dulu? Air mata kegembiraan, anak dia boleh masuk universiti. Tiba-tiba bila masuk ke universiti, dia jadi orang yang telah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan dia kepada Allah dah miss. Pasal apa? Kita gagal. Kita gagal dalam melakukan benda-benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang keduanya ialah cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul ni lagu mana pula? Siswa-siswi sekalian. Cinta kepada Rasul ni, kita banyak berselawat kepada Nabi. Macam-macamlah selawat. Kalau kita dengar hari ni selawat ni, macam-macam jenis lagu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ada kan? Satu lagi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Amboi dia buka speaker sakan. Dia ingat aku tak tahu kot. Itu siapa pula selawat lagu tu? Siapa selawat lagu tu? Ya Nabi salam alaika. Siapa? Oh, jawab tu slow sangat. Aku tak dengar lah, aku duduk jauh. Kan? Lain kali mangkit berjawab dekat mic tu. Selawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kita boleh buat lagu. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian Nabi ni terserlah. Kalau kita dengar lagu Arab Abdul Rahman Abdul Razak, kemudian ada juga budak muda kita menyanyi.
لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Hamba bisa dengar tak? Oh, yang hamba bisa dengar tak? Tak tahulah bisa dengar ke tak. Apa maksud dia? Lagu ni dia nak kata apa? Nabi SAW ni nak, tuan-tuan, puan-puan, saya ingat ada ni siapa menyanyi pula tu, dia terjemah pun Melayu, biasa dengar, saya biasa dengar. Kadang-kadang duk balik malam-malam duk buka radio tu, radio IKIM ke radio apa, duk balik pukul 1, pukul 2 pagi, dia bunyi dia lebih kurang. Andai Rasul masih ada, semerbak harum baginda, semua orang ingin bersamanya, Nur Muhammad terus bercahaya. Tu Nabi. Biqurbihi nafsun tatib, wa tad'u Allah fayujib. أنوار الله لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Tu lagu tu. Puji Nabi SAW, nak habaq bagi kat kita keharuman baginda Nabi tu, kita rasa sampai sekarang. Tu kehebatan Nabi. Kita sambut kenabian Nabi ni, kita sambut ada nama Maulidur Rasul ni tiap-tiap tahun kita di Universiti Utara Malaysia ni pun. Kita berselawat kepada Nabi, kita belarak, macam-macam kita buat. Kita mengkaji sejarah Nabi, kita baca sejarah Nabi. Sebab apa? Sebab kita nak bina kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itu harapan kita. Kita mengaku Nabi sebagai Rasul kita. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Suara mungkin pecah tengah malam. Itu nak bagi gambaran kat kita, supaya kita nampak bahawasanya kejernihan Nabi SAW ni Allah Ta'ala hantar mai kepada dunia hari ini. Bukan benda-benda yang kita tak boleh nak buat, apa kata omong-omong kosong ataupun benda-benda sampingan kita ada. Kita berselawat kepada Nabi SAW, tuan-tuan. Kemudian bila kita buka pula kitab Barzanji. Kitab Barzanji ini ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, tanda kecintaan orang dulu kepada Nabi. Dan kitab Barzanji ini bukan ayat-ayat Quran, jangan kita salah faham. Tetapi bait-bait ayatnya memuji Nabi, kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita buka chapter yang pertama dalam kitab Barzanji, bunyi dia lebih kurang. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Siapa yang duk kata lagu tu? Siapa yang duk bunyi lagu tu? Mawi. Yang aku tarik sampai nak putih hengkung bagi kata Mawi. Itu chapter yang pertama dalam kitab Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim tu. Tu nak gambarkan kepada kita kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita semak lagi dalam kitab Barzanji itu, chapter demi chapter, semuanya menggambarkan kelebihan-kelebihan yang ada kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kalau dia lapar, dalam kitab Barzanji ini kata apa? Wa ya'sibu ala batnihil ajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Ini Syekh Ja'far Barzanji tulis dalam kitab Barzanji lepas Al-Jannuh. Kita nak kata Al-Jannuh. Nabi ni, kenapa kita perlu cinta kepada dia? Dalam masa perang Khandaq, Nabi himpun umat-umat dia semua pakat berhimpun ramai-ramai korek tarik.
Dan setelah mereka lebih kurang 2 minggu, mereka duk korek Khandaq tu nak, yang kata perang Khandaq, perang parit tu. Tiba-tiba sahabat Salman Al-Farisi mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kita korek parit keliling kota Madinah ni, dia kata nak selesai dah. Tapi tak upaya ya Rasulullah. Pasal apa? Sebab tiba-tiba kami terjumpa satu batu yang besar. Besar dia besar mana? Besar pentas ni dah lah kot. Duduk di tengah-tengah Khandaq, tengah-tengah parit. Ketika mereka korek tu, dia kata Rasulullah, Salman beritahu Rasulullah, kalau kita tak boleh buang batu yang duduk di tengah-tengah ni, tengah-tengah parit ni, bermakna kita gagal Rasulullah dalam kerja-kerja buat kita korek parit untuk menahan kedatangan musyrikin daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tuan-tuan, sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, mana batu dia? Rasulullah sahabat tunjuk, tu dia Rasulullah, tu batu dia. Rasulullah kata, bawa mai hema kat aku, hema. Tahu hema? Mertun. Penuh kuih. Sahabat ni bagi kepada dia. Ketika Rasulullah nak langkah kaki turun parit tu, ke dalam parit tu, tiba-tiba baju pagoda Rasulullah tu terselak. Penguzi faham baju pagoda? Tapi jangan duk bayang Rasulullah pakai pagoda lagu kita dah. Sekian pada cari cap pagoda tu pula. Menara Condong Teluk Intan. Bukan lagu itu. Masa Rasulullah langkah turun ke dalam parit tu, tiba-tiba sahabat nampak di perut Rasulullah ni ada 2 ketui batu yang diikat kemas. Diikat kemas perut dia. Kemudian bila sahabat ni renung tengok, seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Jabir, dia tengok Rasulullah, dia dapat bayangkan Rasulullah sedang lapar. Dia lari balik berjumpa isteri dia. Dia kata, wahai isteri kesayanganku, ya bang, kenapa balik ni, parit belum siap. Dia kata, Siti, tadi ketika Rasulullah langkah turun ke dalam parit tu, abang nampak perut dia diikat dengan 2 ketui batu. Dan batu ni pula tanda bahawa Rasulullah sedang lapar. Kami yang nak bantu korek ni nak beritahu kat Siti baru nak mula lapar. Bermakna Rasulullah ni dah ikat dah batu 2 ketui di perut dia. Rasulullah ni mungkin seminggu dah lapar. Tu tengok perangai Nabi. Pasal tu kita cinta dekat dia. Habis tu bang nak buat macam mana? Kata isteri dia, kau ada apa-apa makanan yang ada dalam rumah kita? Kita masak, kita buat Rasulullah main makan. Isteri dia kata, kalau setakat Rasulullah seorang nak makan tu, dia kata boleh lah. Tapi kalau buat main ramai-ramai, tak boleh. Sebab apa? Sebab gandum tu adalah 0,5 kilo. Anak kambing ada sekor. Dia kata okey. Abdullah bin Jabir kata okey. Kau pergi ambil gandum, kau kisar, kemudian buat capati. Bukan capati lah, roti Arab. Aku nak pergi sembelih anak kambing, kemudian sekali lagi kau bersiang, kau buat kari mamak. Kari mamak pula. Pakai sebut kari ala kapas. Tak lah, bukan lagu tu. Tu contoh. Isteri dia pun ambil kambing ni, potong, masak buat kari dalam periuk. Bolehlah anak kambing, kesian anak kambing. Nak buat macam mana? Kemudian buat roti pula, bolehlah 4-5 biji. Takat 2-3 orang makan, dia bolehlah. Jadi sahabat ni pun lari pula pergi ke tempat Rasulullah pukul batu tadi. Rasulullah bila dia turun ke dalam parit, dia ambil hema tu, dia takbir 3 kali, Allahu Akbar, dia pun pukul batu. Dan batu tu pecah berderai. Batu tu pecah berderai. Kemudian, para sahabat berhimpun, mai buang semua batu. Alhamdulillah, selesai. Batu-batu ni pun dapat dibersihkan daripada parit tersebut. Kemudian, Abdullah bin Jabir pun sampai dekat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tadi ni aku ternampak masa kamu melangkah turun ke dalam parit, ada batu kat perut kamu. Bermakna kamu sedang lapar ya Rasulullah. Rasulullah kata, ya. Sebab itulah ada dalam kitab Barzanji pun disebut, wa yaqsibu ala batnihil hajara minal ju'. Dia ikat batu di perut dia sebagai menghalang dia daripada lapar. Sedangkan kata Syekh Ja'far Al-Barzanji,
wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Sedangkan Nabi ni tuan-tuan, siswa-siswi sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada dia kunci rezeki atas dunia. Kunci rezeki atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Dia boleh minta Zam-zam al-kaza. Tu nak tahu apa tu? Bawakan kami nasi. Kami nak cikit nasi. Rasulullah boleh minta. Tu Piramli buat filem lah. Tapi Rasulullah tak minta. Sedangkan kunci itu dia pegang. Dia boleh minta apa saja. Sampai malaikat bagi tahu dengan Rasulullah SAW, kalau kamu nak kami ubah bukit tu jadi bukit emas pun, kami boleh buat bagi kamu. Tapi Rasulullah tidak memilih jalan mudah. Ikat perut sama-sama lapar bersama dengan para sahabat yang duk korek parit. Itu kaedah dia. Abdullah bin Jabir berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kamu lapar, kami tahu. Sekarang ni isteri aku ada masak di rumah. Adalah roti Arab 3 biji, kari kambing ada semangkuk. Jom kita pergi makan. Rasulullah kata, masak dah ke kari kambing hang tu? Masak dah. Roti-roti tu bakar elok dah? Bakar elok dah. Okey, tak apa. Tunggu sat. Rasulullah lari naik ke atas bukit Khandaq di kemuncak sebab sahabat-sahabat sedang mengelilingi parit. Rasulullah seru semua sahabat, lebih kurang 3,000 orang yang ada dalam parit tu. Ya ashabul Khandaq, wahai ahli-ahli sahabat-sahabatku ahli parit, pengorek-pengorek parit, jom kita pergi ke rumah sahabat kita sebab dia telah bermurah hati menyediakan kari kambing dan roti Arab untuk kita makan tengah hari ini. Tu dia. Cuba bayangkan lagu mana tuan-tuan. Abdullah bin Jabir dia lari balik pergi jumpa bini dia. Dia kata, isteriku, kenapa? Mampu dah kita. Pasal apa? Aku hambak kat Rasulullah kata roti dah 3 biji je. Dia panggil satu parit orang mai. 3,000 orang lebih. Mampu dah kita. Isteri dia kata, bang, betul ke abang-abang kat Rasulullah kata makanan tu sikit? Betul, tak tipu. Kalau abang dah habaq betul kepada Rasulullah, kenapa abang harus susah hati? Yang pentingnya kita tak menipu. Kita dah bagi tahu kata roti itu 3 biji dan makanan kuahnya banyak-banyak ni. Rasulullah maklum lah. Biar pergi kat dia lah. Kalau mari banyak, nak buat macam mana? Kita makanlah seorang sikit. Yalah, bukan takat makanan ni tak cukup. Nanti rumah-rumah kita boleh reban. Hang tahu tak? Kalau imai semua tu. Rasulullah pun memimpin bala tentera dia, Ashabul Khandaq, pergi tuan-tuan ke rumah Abdullah bin Jabir. Bila sampai di pintu dia, Rasulullah kata apa? Ya Abdullah, tunjukkan kepada aku dapur kau di mana. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah ambil tangan dia. Rasulullah letak atas kuali capati dia tengah duk bakar tu. Kemudian letak tangan lagi di kuali masakan kari kambing tu. Inilah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi masa kita mengaji tingkatan 3 dulu kan. Ambil agama Islam kan ambil lukisan? Ambil lukisan, okey. Mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, membanyakkan makanan yang sedikit ada-ada. Berlaku ketika perang Khandaq. Rasulullah kata, ayo para sahabat ambil pinggan pergi makan. Sahabat-sahabat pun masuk, ambil roti, ambil kuah, ambil roti, ambil kuah. 3,000 orang lalu, makanan sentiasa bertambah. Sebiji pun tak kurang. Bila habis semua bakat makan, Abdullah bin Jabir dengan sini, dia tengok main tengok, la ilaha illallah, roti tu ada 3 biji, elok lagi, kuah haram tak luak pun. Mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, tuan-tuan. Pasal apa? Khusyuk tawaduknya Nabi. Sebab tu kita hari ini, kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasul. Sebab tu Rasulullah berjaya mendidik para sahabat dia. Ahli-ahli sufi yang datang selepas daripada baginda Nabi SAW cukup hebat. Sebab tu para sahabat, ahli-ahli sufi yang terdahulu, anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekalian, mereka berdakwah untuk Allah dan Rasulnya. Bukan takut kepada neraka ataupun cintakan kepada syurga. Sebab tu tajuk malam ni bagus. Cinta Allah, cinta Rasul. Bukan cinta syurga, benci neraka. No! Seorang wali sufi yang hebat, Rabi'atun Adawiyah,
Dia telah keluarkan dalam tulisan dia kata apa? Kalaulah aku ni Allah Ta'ala berikan kekuasaan, kekuatan sebagaimana yang ada kepada Nabi dan para sahabat dulu-dulu ni, dia kata. Ataupun kekuasaan sebagaimana yang ada pada para malaikat. Aku nak ambil air, aku nak siram dalam api neraka. Kenapa? Sebab aku tak mau nanti umat-umat Muhammad ini mereka beribadah kepada Allah bukan kerana kecintaan mereka kepada Allah, tetapi kerana takutkan kepada neraka. Aku nak padam buang api neraka. Kalau Allah Ta'ala beri kekuatan kepada aku nak ambil minyak tanah ni, aku nak siram dalam syurga, aku nak cucuk bagi jadi neraka. Supaya umat-umat Muhammad tidak beribadah kerana cintakan kepada syurga. Tetapi aku nak umat-umat Muhammad mereka beribadat kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Bukan kepada syurga, bukan bencikan kepada neraka. Tak. Sebab itu bukan matlamat kita. Sebab kecintaan kita adalah kepada Allah. Itu Rabi'atun Adawiyah. Kenal ke tak? Dia orang kot diam. Dah saya lagi duk naik motor pergi kot diam, pergi cari pula. Mana nak jumpa? Rabi'atun Adawiyah. Rabi'atun Adawiyah, Serikandi yang tercinta, sungguh agung pengabdianmu. Lebih kurang betul lah. Rabi'atun Adawiyah tu apa buat tu penyanyi tu. Tuan-tuan, nak gambarkan pengabdian dia kepada Allah tu tinggi. Kita ni sikit-sikit je baru. Nah, intan muslimin muslimat, intan payung, siswa-siswi yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita nak kena faham. Balik kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya bila kita ada ilmu, bila kita ada ilmu pada malam ni, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita buat sesuatu dengan iqra' yang saya katakan awal tadi, kita buat sesuatu dengan ilmu, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita. Kita tak akan sesat. Sebab tu kalau kita tengok P. Ramlee, dia buat filem, dia cipta lagu. Lagu-lagu dia, filem-filem dia boleh bertahan lama. Sebab P. Ramlee cipta lagu, tulis lirik, seni kata, buat filem-filem dengan ilmu yang ada kepada dia. Dia bukan buat merapu dah. Sebab tu lagu-lagu dia bertahan. Dia siap kata lagi sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. P. Ramlee, saya ingat dia meninggal tahun 75, aku nak lebih kurang tu Cik. Dia kata, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Tahun 75 dia mati. Tuan-tuan, sampai hari ni filem-filem P. Ramlee buka semua siaran TV, semua ada. Yang tak jumpa lagi filem P. Ramlee dalam TV Hijrah ya. Hak lain siaran semua ada. Ria ke, Prima ke, Maya Karin ke apa ke, semua ada. 1, 2, 3 tu tak kira lah. Buka channel tu, P. Ramlee. Buka channel ni, P. Ramlee. Sebab apa? Filem dia evergreen. Pasal apa? Sebab dia buat dengan ilmu. Kalau siapa tengok filem Ahmad Al-Bab, bisa tengok tak Ahmad Al-Bab? Bisa tengok tak? Yang beranak-beranak ke duk teriak, weh. Kau beranak pandai, jaga tak pandai. Yang dia ambil, dia pergi ketuk pintu, tok. Pintu. Bubuh nama, dah ada nama anak kau? Belum. Kasih dia nama, Ahmad Pintu. Tak sedap. Dia kata tak sedap. Ahmad Pintu tak sedap. Ahmad Al-Bab. Itu pun main nama Ahmad Al-Bab lah. Tapi filem ni nak cerita apa? Mas Tura, ente suka sama Ana? Ana suka sama ente? Ente suka sama Ana kan? Cakap pun pilih Arab Iraq. Nah, kalau ada sahabat-sahabat Iraq kita jenis heran. Tak bersyuk cakap pilih Arab ke mana tu? Cakap tu Melayu, pilih Arab. Mas Tura, ente banyak pandai lah. Ini pokok apa ni ente tanam? Ini fayafa. Falatu. Apa ingat lagi tak? Mas Tura, Ana suka itu makan balacan. Ente ada tanam itu pokok balacan? Itu sindiran kepada orang-orang Melayu yang ada hari ini. Nampak tak? Tu P. Ramlee dia buat filem. Pasal tu dia lawak tu kita boleh tengok. Pasal dia tak mengarut.
Hari ni kalau sebut Raja Lawak, kalau tak mencarut, orang tak gelak. Setuju atau tidak? Kalau nak melawak, mesti nak kena mengarut. Mesti nak kena lucah, baru orang nak kena gelak. Tu pun nak cari nak gelak, cari tak jumpa aja. P. Ramlee dia boleh melawak sambil-sambil lah. Nampak tak? Dia buat lagu. Lagu P. Ramlee. Lagu apa tu P. Ramlee? Lagu lama-lama apa kan tahu. Aku pun tak apa tahu. Ada satu lagu tu, dia menyanyi nak, dia punya lirik dia dan seni kata dia adunkan tu cukup cantik. Seni kata dia sebut tu penuh dengan hukum tajwid. Tu P. Ramlee. Sebagai contoh, bulan dan juga awan. Dia sebut bulan dan juga awan. Tu dia sebut tu. Ba waw bu, ba fathah, waw sukun, waw mati. Waw duk tunggu tu dia panggil mat kalau kita mengaji tajwid. Mat apa? Mat asli. Dia baca 2 rakaat. 2 rakaat ni tak boleh baca panjang-panjang. Bulan, nampak? Faham ke tak faham? Ni ustaz dah banyak tajwid ni arti ke tak? Lam fathah, nun sukun, lan, nun mati bertemu dengan dal. Yang ni kena dengung. Sebab tu dia bagi bulan dan, nampak? Lan dan bunyi dal. Bu 2 rakaat. Tapi budak-budak lah penyanyi mana ada lagu tu? Bulan madu di awan biru. Okey. Berapa rakaat bu? Aku nak tanya apa tentang bu tu berapa rakaat? Nyanyi memang kalau sedap aku tahulah. Ya 12 rakaat. Bulan. Bulan juga. Tapi buat tak ada ilmu. Akhirnya habis zaman dia, lagu tu orang tak mau dah. Orang buang ke tepi. Orang tak pandang dah. Masuk zoo pula dah. Masuk museum. Tapi P. Ramlee boleh duk menyanyi lagi sebab apa? Sebab kalimah-kalimah dia bina dengan ilmu. Tu kita nak kena faham. Sebab itulah siswa-siswi sekalian, kita hari ini, kita duduk di Menara Kartini. Kita berjenak-jenak dengan pusat budaya dan seni ini. Kita masuk pula dalam kelab nasyid. Kita belajar semua benda-benda ni. Tujuannya apa? Untuk kita dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul melalui kaedah-kaedah yang ada. Jadi kalau kita faham macam tu, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan nampak di mana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan keyakinan ini kepada kita. Saudara pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan disebabkan kita pula ada mic 2 biji tahun tu, kok ada siapa-siapa nak tanya ataupun dia pun teringin nak main menyanyi sama ke, jadi kita berikan ruang kepada tuan-tuan untuk bersoal jawab dengan saya pada malam ini. Silakan. Ini Ustaz, seperti yang kita ketahui, di zaman era globalisasi ini teknologi semakin canggih dan kita tidak terlepas pada menggunakan teknologi yang hanya di ujung jari seperti gadget, smartphone dan sebagainya. Jadi soalan saya pada pandangan Ustaz, bagaimanakah kita untuk menyemai cinta terhadap Rasul di akhir zaman ini? Sekian. Terima kasih Ustaz. Okey, kita buka satu lagi sebelum Ustaz menjawab. Satu lagi soalan mungkin dari kaum muslimin dah. Saya Nurul Suhada. Ustaz, saya nak tanya, saya pernah dengar satu hadis yang mengatakan bahawa seseorang itu tidak sempurna imannya jika dia sehingga dia mencintai Allah dan Rasul. Apakah benar pernyataan itu atau apakah benar kita perlu cinta kepada Allah dan Rasul sebelum kita mendapatkan cinta makhluknya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada siswa dan siswi yang telah bertanyakan soalan tadi.
Okey, kita balik kepada soalan yang pertama berkenaan dengan teknologi. Teknologi ini sama ada kita bersetuju dengan dia ataupun tidak, dia tidak pernah mengundur ke belakang. Dia akan terus bergerak ke depan. Sama ada kita bersetuju dengan dia ataupun tidak, dia akan tetap hadir ke dalam rumah tangga kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Nah, sama ada kita bersetuju ataupun tidak dengan teknologi-teknologi moden yang pelbagai ini, yang pastinya dia telah pun sampai ke dalam rumah tangga kita. Cumanya terpulang kepada kita. Sebab tu dikatakan, tuan-tuan, puan-puan, siswa-siswi sekalian, kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji kita sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat dulu Allah Taala uji mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Ta'ala kata apa? Adakah kamu manusia semua menyangka bahawa kamu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Boleh tepuk dada, aku beriman kepada Allah. Sedangkan kamu masih belum diuji sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana sejarah yang saya ceritakan pada tuan-tuan tadi. Bagaimana yang berlaku Abu Jahal, Abu Lahab yang perangai dia macam-macam. Duk siksa Nabi. Perang macam-macam. Umat dulu Allah Ta'ala seksa mereka. Nabi Nuh, cara Nabi Nuh dengan kapalnya. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala bakar dalam api. Tuan-tuan, Maharaja Namrud bakar dia. Nabi Musa, Nabi Isa dengan Fir'aun ajar mereka. Umat terdahulu ni diseksa. Tetapi kita hari ini, umat Nabi Muhammad ini, umat terakhir, umat akhir zaman. Kita Allah Ta'ala tak lagi uji kita dengan seksaan-seksaan sebagaimana umat yang berlaku kepada Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Isa AS. Sampai kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berikan kelonggaran dari segi seksaan. Kita umat terakhir. Sebab tu Allah Ta'ala nak uji ketahanan iman kita kepada Allah. Hari ini ialah melalui cabaran-cabaran teknologi yang ada di depan mata kita. Sejauh mana ni kita ni mampu nak mengawal keyboard komputer yang ada depan mata kita? Nah, kalau dulu masa saya mengaji dekat UK, minta maaf saya pengurusi, tahun 94, 95, lama dah. Sebelum nak balik mai habis-habis mengaji tu, nak balik ke UUM semula daripada Scotland tu, pilah duk jalan duk cari buku-buku apa yang berkaitan sebab buku di sana murah. Lepas tu bila dongak naik ke atas, rupa-rupanya di shelf rak buku mereka ni, kedai-kedai buku ni nak, 3 tingkat yang teratas rapat dengan shilling tu adalah majalah-majalah lucah. Pilah mana-mana kedai. Di Changlon tak ada. Tak pergi duduk cari kat Changlon pula. Aku cerita bukan kisah Changlon ni. Kemudian saya bisik dengan sahabat saya, kalau aku nak buat balik majalah Playboy ada sebiji boleh ke tak? Majalah Playboy original. Nak bangkat apa? Seria sama hai suti. Murah dah. Betul ke tak? Tak tahu cakap lah. Pegang majalah tu tengok-tengok. Ya Allah. Kawan saya ni daripada UIA. Dia kata, Syekh, nak beli tak ada masalah. Tapi jangan buat balik. Saya kata apa saya? Kalau buat balik, sampai dekat lapangan terbang, custom, immigration buka beg tengok-tengok, majalah Playboy ada dalam beg. Mampu hang. Besok keluar Kasar Abang Utusan Malaysia, pensyarah UUM menjadi pengedar Playboy. Sebab majalah tu diharamkan dalam negara kita sampai sekarang. Tapi tuan-tuan boleh baca ke tak? Ni hari ni nak baca majalah Playboy boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak tahulah Ustaz, tak pernah baca. Tapi teringin juga nak baca. Balik lagi kita www.playboy.com. Terbit maya. Sila berikan nombor kad kredit anda. Nasib baik dia minta nombor. Pasal nak kena bayar duit. Hari ni semua duduk di ujung jari. Mau tak mau kita tak boleh elak.
Sebab tu yang penting kepada kita nak berhadapan dengan cabaran ini. Kita tak seteruk umat-umat terdahulu. Tetapi kita cabaran kita hari ini ialah ni cabaran benda-benda yang tidak berakhlak yang ada dalam internet, dalam komputer yang ada depan mata kita. Sebab itulah kena ada ketahanan iman dan akhlak kita kepada Allah. Didiklah diri kita. Bangunlah malam-malam semayang malam. InsyaAllah Allah Ta'ala buka benteng. Kita boleh bertahan. Kita boleh kuat. Kita ada kekuatan ni. Kita mampu nak berhadapan dengan semua benda. Barulah kita duduk sorang-sorang ni, tak ada lah duduk melayari rata, duduk terbang melawat dunia. Nampak tak? Sebenarnya benda-benda yang macam ni bukan benda-benda buruk saja. Kita nak cari kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim, ada. Terjemahan bahasa Melayu, ada. Bahasa Inggeris, ada. Urdu, ada. Tak faham Urdu, bahasa Cina, ada. Matla' al-Badrin, ada. Matan Arba'in hadis 40 ada dalam tu. Pasal apa tak bercari? Dia duk kira nak cari menjalah datang tu juga. Tu kelemahan kita. Kita boleh mencari Allah melalui internet, sedangkan yang perlu kepada kita ialah ketahanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita mau. Balik soalan siswi kita, soalan yang kedua. Ya, jawapannya iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Pasal apa? Nabi kata, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali syahadah, saksi kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Iman kita kepada Allah dan Rasul, tuan-tuan, yang ni nak kena cari sendiri. Kita tak boleh beli, tak boleh tersepak ke tepi jalan, tak boleh. Malaysia untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cenderamata, dipersilakan. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي. Persilakan Ustaz Ahmad Rashid untuk menerima cenderamata. Terima kasih atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Demikian sebentar tadi penyampaian cenderamata mengakhiri malam diskusi Islami Cinta Allah, Cinta Rasul, Cinta Manusia. Ribuan terima kasih kepada semua yang hadir menjayakan program pada malam ini. Bertemu semula esok malam di pentas yang sama untuk memeriahkan Malam Haruman Seni Islam jam 9 malam. Sekian, terima kasih.